Fotografi bukan saja merupakan satu bidang tugas, tetapi juga merupakan satu hobi yang mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang berminat. Di atas kesedaran untuk menjadikan penerbit UKM sebagai pusat kecemerlangan fotografi, maka aktiviti bengkel dijadikan sebagai medan untuk menyampaikan ilmu fotografi kepada seluruh kaki tangan universiti yang mempunyai minat dalam bidang berkenaan. Pada kali ini, iaitu dari 4 hingga 7 April 2011, bengkel fotografi telah diadakan di Endau Rompin, Pahang. Sepanjang 4 hari bengkel berkenaan berlangsung, semua peserta ditempatkan di chalet Persatuan Nelayan di Kampung Jawa yang terletak berhampiran dengan pesisir pantai. Bengkel ini dikendalikan oleh pakar fotografi penerbit UKM. Para penceramah telah menjelaskan pelbagai aspek dalam bidang fotografi, meliputi perkara yang berkaitan teknikal serta juga aspek seni dalam fotografi. Para peserta yang terlibat adalah merupakan kaki tangan universiti daripada pelbagai bidang tugas yang mempunyai minat yang mendalam dalam bidang fotografi. Bengkel yang dianjurkan oleh unit latihan pejabat pendaftar dengan kerjasama penerbit UKM ini sememangnya mendapat sambutan setiap kali ia diadakan. Tiba masa sesi praktikal, para peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan sebelum diminta bergerak ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk membuat rakaman foto masing-masing. Lokasi yang ditetapkan ialah laluan darat di Taman Negeri Endau Rompin, Pahang, sekitar Pulau Seri Buat, pantai dan juga sungai. Seperti yang telah ditetapkan, kumpulan-kumpulan mula bergerak ke destinasi masing-masing setelah selesai sarapan dan taklimat ringkas disampaikan. Kumpulan yang ditugaskan untuk membuat rakaman di Taman Negeri Endau Rompin, Pahang mula bergerak dengan membawa alatan fotografi. Perjalanan ke Taman Negeri Endau Rompin, Pahang mengambil masa kira-kira sejam dari chalet Persatuan Nelayan Kampung Jawa. Dalam perjalanan menuju ke destinasi, tiba di sebuah tasik. Para peserta mengambil peluang membuat rakaman sekitar tasik berkenaan. Masing-masing menghalakan lensa kamera ke setiap sudut tasik berkenaan. Tiba di Taman Negeri Endau Rompin, peserta mengambil kesempatan membuat rakaman foto di sekitar kawasan berkenaan. Sesi taklimat diberi sebelum memulakan penjelajahan hutan. Taklimat ini bertujuan untuk memberi penjelasan dalam pelbagai aspek penting ketika berada di hutan. Selepas sesi fotografi, peserta mula berjalan masuk ke hutan Taman Negeri Endau Rompin, Pahang. Taman Negeri Endau Rompin terletak di sempadan Pahang dan Johor. Hutan Taman Negeri ini dipercayai telah berusia lebih 250 juta tahun. Nama Endau Rompin ini diambil dari nama Sungai Endau dan Sungai Rompin yang mengalir melaluinya. Ketika mendaki, terdapat subjek yang banyak untuk dirakam oleh peserta. Di laluan ini terdapat pelbagai tumbuhan tinggi dan rendah. Terdapat juga spesies kulat yang tumbuh pada batang-batang pokok yang telah mati. Kulat merupakan ejen perebutan yang tidak kurang penting. Terdapat juga pelbagai serangga seperti ulat dan labah-labah
yang menjadikan kawasan hutan ini sebagai habitat mereka. Laba-laba telah wujud sejak lebih 100 juta tahun yang lalu. Kebanyakan laba-laba membina perangkap untuk menangkap serangga sebagai makanan. Para peserta tidak melepaskan peluang merakam semua subjek yang dijumpai dari pelbagai sudut yang dianggap menarik. Di laluan ini juga terdapat pokok-pokok balak yang berharga seperti keruing dan meranti. Pokok-pokok balak yang besar dan tinggi ini membentuk kanopi yang memayungi laluan di bawahnya. Selain spesies flora, terdapat juga spesies anai-anai yang menghuni hutan ini. Anai-anai merupakan spesies serangga yang mempunyai sistem yang teratur dalam kehidupan mereka. Di laluan ini juga terdapat spesies bunga, lumut, cendawan dan sebagainya. Tumbuhan yang menghijau kelihatan amat cantik. Sesiapa saja yang datang ke sini tentu akan terasa tenang dan damai bila melihat suasana di sekeliling. Laluan yang dilalui ini merupakan sebuah pendakian yang agak mencabar untuk sampai ke kemuncak yang mempunyai ketinggian 1,200 kaki dari aras laut. Para peserta menggunakan segala teori yang telah dikongsikan bersama penceramah ketika merakam segala subjek yang dijumpai di sini. Sesungguhnya, hutan menyajikan fenomena yang menarik, bukan sahaja dalam bentuk spesies flora dan fauna, malah juga anak-anak air yang merentasi. Terdapat tempat untuk menghilangkan keletihan ketika mendaki, disediakan untuk berhenti rehat seketika sebelum menyambung perjalanan ke padang tujuh. Kebiasaannya, di hutan terdapat haiwan dan serangga, sama ada yang berbahaya dan juga tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya boleh disentuh dan dipegang tanpa perlu berasa bimbang. Di satu kawasan di laluan ke puncak, terdapat satu kawasan yang banyak ditumbuhi spesies palma. Amat cantik kelihatannya. Terdapat lebih kurang 2,600 spesies palma yang telah dikenali. Dikatakan spesies palma ini hidup di mana-mana sahaja. Dalam perjalanan mendaki, dijumpai juga anak-anak sungai yang jernih airnya. Di sini terdapat pelbagai tumbuhan, termasuk periuk kera. Anak sungai ini membentuk air terjun yang kecil serta kelihatan cantik. Terdapat juga pokok orkid hutan yang melekat di batang pokok di sekitar tempat ini. Perjalanan diteruskan dan tiba di sebuah lagi anak sungai. Para peserta tidak melepaskan peluang untuk merakamkan segala yang ditemui di sekitar sungai tersebut. Jernih dan dingin air sungai yang berkenaan, yang juga membentuk air terjun yang kecil yang menarik. Kadangkala, kita akan berasa tenang dan damai bila mendengar bunyi air yang mengalir ketika berada di sini.
Akhirnya, tiba juga di Padang Tujuh setelah melalui kesukaran untuk tiba di sini. Di Padang Tujuh ini terdapat beberapa spesies tumbuhan. Puncak ini merupakan yang paling tinggi, iaitu kira-kira 1,200 kaki dari aras laut. Ditemui pelbagai spesies tumbuhan yang cantik dan menarik, dan ada yang tidak dijumpai di tanah rendah. Spesies tumbuhan periuk kera kelihatan di merata tempat, di atas tanah, dan ada yang bergantung di pokok-pokok. Periuk kera merupakan spesies tumbuhan karnivor yang tumbuh di tanah yang kurang subur. Kelihatan spesies periuk kera yang pelbagai warna dan juga saiz. Begitu juga dengan orkid hutan yang melekat pada batang-batang pokok di serata tempat di tanah lapang ini. Pokok yang dikenali sebagai pokok bonsai juga terdapat di dataran ini dengan daun-daunnya yang kecil dan menghijau. Ia kelihatan amat cantik. Sebenarnya, kami tidak berada lama di Padang Tujuh, walaupun banyak lagi subjek yang belum dirakam. Ini disebabkan kami sudah agak lewat untuk turun semula ke bawah. Jarak perjalanan yang ditempuh sepanjang pendakian dan pulang semula ke tempat kami bermula ialah kira-kira 5 km. Kami mengambil masa yang agak panjang, iaitu bermula mendaki pada jam 10 pagi dan kembali semula ke bawah pada jam 5 petang. Seterusnya, peserta pulang semula ke chalet di Kampung Jawa dengan 1001 kenangan yang bercampur bau. Fajar menyingsing lagi dan ini merupakan hari yang baru. Kelihatan nelayan membawa pukat menuju ke pantai untuk mengutip rezeki yang dikurniakan Ilahi. Sementara para peserta membawa kamera sambil memikul tripod untuk merakamkan suasana pantai ketika itu. Tripod amat penting ketika membuat rakaman foto. Selepas sarapan, peserta dibawa kembali ke Taman Negeri Endau Rompin. Kali ini, sekitar air terjun dan sepanjang sungai akan dijelajah. Di Taman Negeri Endau Rompin Pahang, para peserta membuat rakaman foto subjek-subjek dan juga keadaan sekitar air terjun Seri Mahkota berkenaan. Masing-masing mencari sudut yang baik untuk merakam keindahan air terjun berkenaan. Setiap lensa kamera tertumpu pada air terjun Seri Mahkota yang mempunyai ketinggian 50 meter. Tempias air terjun tersebut terasa dingin apabila ia menyentuh kulit muka. Air terjun ini, sekumpulan peserta dibawa menghilir sungai sambil membuat rakaman subjek-subjek yang dijumpai di sepanjang sungai tersebut. Di laluan ini juga terdapat pelbagai spesies flora dan fauna di kiri dan kanan laluan. Terdapat juga anak-anak sungai yang mengalir bertemu dengan sungai utama. Jika kita memasuki hutan ini secara santai, tentu kita akan dapat merasai kedinginan suasana di sekitar. Seperti biasa, kulat juga terdapat di sepanjang laluan ini. Kulat merupakan spesies yang menyerap makanan daripada bahan yang reput seperti batang-batang pokok.
Di laluan ini juga, pada ketika merentas laluan, terdapat banyak sang pacat yang sentiasa memasang perangkap untuk mencari rezeki. Keindahan waktu pagi di pantai juga tidak dilepaskan oleh peserta yang sejak awal pagi membawa kamera dan tripod untuk merakam subjek-subjek dan keindahan pantai berkenaan. Hari terakhir ini digunakan sepenuhnya oleh peserta untuk membuat rakaman foto segala aktiviti masyarakat setempat di pantai. Sememangnya, pantai ini sentiasa sibuk dengan ombak yang kejar mengejar serta kehidupan yang tinggal di pasir pantainya. Tiba saat membuat persembahan. Semua hasil kerja para peserta berkenaan dibentangkan serta dinilai dan diberi komen-komen untuk tujuan memperbaiki segala kekurangan yang wujud. Semua peserta mempersembahkan 5 foto daripada beratus foto yang difikirkan menarik untuk dipertontonkan. Kesimpulannya, segala pengetahuan yang telah dikongsikan bersama dalam bengkel tersebut mampu memberikan manfaat kepada semua peserta yang terlibat sepanjang berlangsungnya bengkel fotografi tersebut. Saya rasa bengkel ni dapat membagi ilmu yang baiklah untuk amatur-amatur yang baru. Tujuan saya mempunyai bengkel fotografi ni untuk menambah ilmu pengetahuan dan mempelajari teknik-teknik contohnya seperti makro, landscape dan close up. Sepanjang kursus ni apa yang saya dapat ialah teknik makro, close up dan landscape, dan saya harap saya dapat apply di luar nanti. Pandangan saya, bengkel foto ini memberi peluang kepada yang berminat. Selepas saya menghadiri kursus bengkel fotografi ini, saya dapat mempelajari cara-cara penggunaan kamera, mana dari segi komposisi dia, sudut dia. Lepas ni saya yakin yang saya boleh mengambil sesuatu gambar dengan lebih cantik lagi.